Babun idza zanatil amah. Situ. Semalam baca dah. Terjemah dah. Sama lagi malam ni. Babun idza zanatil amah. Bab kalau amah, ini hamba sahaya perempuan berzina, macam mana hukumnya? Imam Bukhari tidak buat keputusan situ. Dia tidak buat keputusan hukumnya. Sebab apa? Sebab hukum berkenaan dengan dia tu ada khilaf di antara ulama. Salah satu punca khilafnya ialah hadis ni, hadis hak di bawah tajuk. Salah satu punca khilaf iaitu Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amah kalau dia berzina, walam tuhsan ataupun walam tuhsin, boleh keluar, dan dia belum muhsan ataupun dia tidak muhsan. Qala, Nabi SAW jawab, kalau dia berzina kamu sebat. Kemudian kalau dia berzina lagi kamu sebat. Kemudian kalau dia berzina lagi kamu sebat ya. Thumma bi'uha, kemudian kamu jual. Kemudian kamu jual walaupun bidhafirin, yakni dengan tali yang dibuat daripada rambut ataupun yang dipintal. Yang dibuat tali itu daripada rambut lah, dipintal rambut itu buat tali, walaupun dengan tali itu. Qala Ibn Shihab, la adri ba'da tsalitsah, ataupun selepas daripada yang keempat. Nabi SAW kata gitu. Yang dia kata jual lah walau bidhafirin itu, dia kata gitu selepas 3 kali kah ataupun selepas kali yang keempat. Dia tidak pasti situ. Dia tak pasti. Imam Bukhari tidak buat keputusan dalam tajuk dia tu, sebab tadilah seperti yang kita kata tadi, tidak jelas dalam hadis ni. Bahkan dalam hadis ini menunjukkan kalau hak belum muhsan sebab. Jadi sebab tu sebab sebanyak mana? Sebab tu sebab sebanyak mana? Sebabnya adalah mengikut dalam Quran kan, ada sebut fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al 'adzab. Kalau mereka telah muhsan, yakni perempuan ni hamba sahaya sajalah, maka mereka dikenakan separuh daripada hukuman yang dikenakan ke atas orang yang merdeka. Yang ni kalau orang merdeka 100 sebatan, dia 50 lah. 50. Gitu. Itu hak pegang gitu. Hak pegang lagu tu. Jumhur ulama hak pegang dengan ayat saat ni. Tetapi Imam Abu Thawr dia tidak kata lagu tu. Dia kata tidak kata lagu tu. Kalau muhsan memang kena rejam. Kalau tidak muhsan, hak tu kena sebab. Sebab tu berapa? Separuh daripada yang dikenakan ke atas orang yang merdeka lah, mengikut dia. Sebab dia bukan dengan hadis ni. Orang tanya tentang amah yang berzina dan belum muhsan, Nabi SAW jawab sebab. Tak ada kata rejam. Tapi kalau muhsan serupa dengan orang yang merdeka juga. Gitu dia pakai. Dia pegang dengan hak ni lah, mafhum sebaliknya daripada hak ni.
Adapun jumhur ulama dia tidak pakai muhsan walam tuhsin di sini ataupun walam tuhsan di sini dengan makna muhsan serupa dengan hak orang lain, orang merdeka. Kalau muhsan orang lain itu seperti yang kita sudah bincang sebelum pada ni, ada beberapa lah di antara yang disepakatinya ialah dia sudah berkahwin secara sah. Dia sudah berkahwin secara sah. Itu sepakatlah tu. Mengikut Imam Abu Hanifahnya, dia kata ada lagi syarat muhsan, iaitu kena Islam. Baru muhsan. Dia kena Islam, bukan sekadar kahwin saja secara sah. Kahwin itu bukan sekadar kahwin sajalah, maknanya bersetubuh dalam juga yang hasil daripada perkahwinan yang sah tu. Lepas tu Islam pula tambah sah lagi. Di sini apa maknanya kalau kita kata walam tuhsan? Walam tuhsan ni apa makna ni walam tuhsan? Apakah makna kahwin? Abu Thawr tadi dia pakai dengan makna tak menikah lagi. Mana hamba sahaya yang berzina yang belum menikah lagi. Hukumnya macam mana lagu ni? Kalau sudah menikah, hukumnya seperti orang merdeka. Itu mengikut dia. Tetapi jumhur ulama yang dia tak setuju dengan itulah, dia pakai walam tuhsan ataupun walam tuhsin di sini dengan arti dia belum Islam lagi kok. Dia belum Islam lagi kok, boleh jadi dengan makna tu. Walam tuhsan itu. Boleh jadi dengan makna tu. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kata supaya Abu Thawr kata tu kena rejam, tak benar sabar. Tak benar sabar. Tak boleh. Sebab apa dalam Quran tu kata fa idza uhsinna. Bila mereka sudah muhsan. Kalau kita pakai muhsan tu dengan makna sudah menikah. Kita pakai waktu dengan makna sudah menikah dah lah. Maka mereka dikenakan hukuman separuh. Ma alaihinna ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Mereka kena hukuman separuh yang dikenakan ke atas orang yang merdeka. Yang ni muhsanat tu maknanya orang yang merdeka yang sudah kahwin dah lah. Hak sudah kahwin dah, hak separuhnya berapa? Kalau 100, 50. Kalau rejam, separuh lagu mana? Sebab rejam tu sampai mati. Separuh dia lagu mana? Tak boleh nak bayangkan separuh dia tu. Dengan itu, jumhur ulama mengatakan hamba sahaya perempuan ini sama ada dia muhsan ke? Ini mengikut jumhur ulama. Atau tidak muhsan, dikenakan hukuman separuh. Yang dikenakan ke atas orang yang merdeka, iaitu apa? 50 sebatan. Rejam tidak ada sama sekali. Rejam tidak ada sama sekali, yang ni untuk hamba sahaya ni. Ini mengikut mereka ni. Hanya ada separuh. Tak kira muhsan ke tidak muhsan. Kalau kita tengok dalam hasyiah nombor 2 dalam kitab kita ni, dia kata segolongan ulama mengatakan ihsan amah tu, arti muhsan amah tu ialah dia menikah, dia ada suami. Kalau dia berzina dalam keadaan tidak ada suami, mana dia tak menikah lagi. Dia tak menikah lagi. Fa 'alaiha al-adab wala hadda 'alaiha. Dia perlu ditakdib saja, didisiplinkan saja, dikenakan tindakan disiplin saja ke atas dia tu. Apa yang dinamakan had tak ada had ini. Artinya bagi segolongan ulama ni, hak muhsan saja, hak kena hukuman separuh daripada orang merdeka tadi. Hak muhsan saja. Yang ni 50 sebatan tu hak muhsan saja. Sebalik daripada zahir hadis ni lah. Sebalik daripada zahir hadis. Hak zahir hadis ni kalau hak tidak muhsan separuh tu. Tapi di sini tak ada sebut juga berapa banyak. Cuma Nabi SAW suruh sebab. Kira-kiranya kalau kita campur dengan ayat Quran itu separuh lah. Tetapi mengikut segolongan ulama ni, dia kata muhsan ni, apabila muhsan hamba tu, barulah dikenakan apa yang dikatakan had itu, iaitu separuh daripada yang dikenakan ke atas orang merdeka. Kalau dia belum muhsan,
yang ni dia belum nikah lagi, tak kena apa-apa hak atas nama had. Atas nama had ini maksud dia. Ini pendapat Ibnu Abbas, Tawus dan Qatadah, dan ini juga pendapat qala Abu Ubaid. Qala Abu Ubaid. Pendapat Abu Ubaid lagu tu juga. Itu pendapat yang ketiga pula. Pendapat yang keempat pula, ta'ifatun ihsanul amah islamuha. Seperti yang kita kata tadi lah. Jadi mereka pakai walam tuhsan di sini, mereka belum Islam. Kalau Islam, lagu mana pula? Kalau tidak Islam tu sebab tu. Kalau Islam, itu timbul kemuskilan. Yang ni ihsan amah itu Islamnya. Kalau amah itu sudah Islam dan dia berzina, wajib ke atasnya 50 sebatan. Sama ada dia ada suami ataupun tidak ada, asal Islam. Gitu. Ini pendapat yang keempat pula. Pendapat ini diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab dalam satu riwayat, dan ini juga pendapat Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas radhiyallahu anhu. Dan inilah pendapat Nakhai, Malik, Laith, Al-Auza'i, Kufiyun dan Syafi'i. Ramah dia semua. Gitulah. Ada juga pendapat yang kelima. Sini tak ada sebut. Hamba tak kena ke satu. Tak kena ke satu. Hak disuruh di sini sama ada dalam Quran itu sebagai ta'dib. Sebagai ta'dib. Had, apa yang dinamakan had itu tidak ada ke atas hamba. Ini pendapat yang kelima. Apa yang di atas nama had tak ada. Macam di sini disebut Nabi suruh sebab boleh jadi sebagai ta'dib, sebagai ta'zir, bukan sebagai had kepada hamba. Tidak ada. Ini 5 pendapat lah. Kita kata berhubung dengan hamba ni. Lepas tu seterusnya babul la yutharrab 'ala al-amah idza zanat wala tunfah. Yang ni tak boleh dicerca amah kalau dia berzina, yakni dan telah menjalani hukuman lah. Hukuman itu seperti kata tadi lah, mengikut khilaf 5 golongan tadi. Hukuman adalah juga. Lepas pada kena hukuman itu, kita tak boleh kata apa-apa dah. Tak boleh kata mengepek pula, kata uduh dia, gelar pula, tak boleh. Tak boleh. Wala tunfa, dan tidak dibuang negeri, tidak dihalau. Tidak dihalau dia tu pergi jauh daripada negeri dia, tidak. Imam Bukhari wa mari hadis Abu Hurairah dengan sanadnya. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kalau hamba berzina dan terbukti jelas dia berzina, faliyajlidha, maka hendaklah dia menyebabnya. Wala yutharrib, dan jangan dihebohkan ataupun dicerca dia. Thumma in zanat, kalau berzina lagi, sesuatu juga, jangan cerca, jangan kata macam-macam lah. Thumma in zanat ats-tsalitsah falyabi'ha, jual, walau bihablin min sya'rin, walau bihablin min sya'rin, walaupun dengan tali yang dibuat ataupun yang dipintal dengan rambut. Tali itu dibuat daripada rambut. Maknanya tak ada rega lah, tak ada rega, murah sangat, jual lah juga. Hamba hak lagu tu. Di sini dia ada beberapa perkara, 3 perkara, sekurang-kurangnya 3 perkara, iaitu kalau hamba begitu, kalau orang merdeka lebih-lebih lagi. Apalagi seperti mana yang kita sudah tahu dah berkenaan dengan Ma'iz dan orang-orang lain, bila ada orang yang bersungguh tentang dia tu, Nabi SAW marah, tak bui, menunjukkan tak boleh kata apa-apalah setelah orang yang bersalah tadi menjalani hukuman, tak boleh kata apa. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba tidak dibuang negeri. Orang merdeka
di buah negeri. Yang ni kalau dia tu belum muhsan lah, seperti semalam kita jumpa dah, seperti semalam. Kalau dia tu belum muhsan. Kalau sudah muhsan, kena rejam mati, nak buah negeri apa tak timbul lah masalah buah negeri tu. Hak ni hak tidak muhsan, buah negeri. Kemudian buah negeri tu lelaki dan perempuan kedua-dua sekali kau kalau ke mana? Situ ada khilaf. Situ ada khilaf. Ada yang mengatakan kedua-duanya, ada yang mengatakan lelaki sahaja. Dan halal tu sebagai apa? Sebagai had ke tidak? Semalam kita sudah bicara dah tu. Berkenaan dengan hamba ni, la tunfah, hukumnya berbeza daripada orang merdeka, iaitu tidak dibuat negeri ataupun tidak dihalau keluar dia tu. Masalah tidak dihalau keluar hamba ni sebab apa? Situ beza pendapat ulama kepada dua. Ada yang mengatakan sebab tidak dihalau itu sebab Nabi SAW suruh jual ada. Apabila jual dengan sendiri, dia akan pergi lain lah. Sudah siapa ada maksud hak suruh pergi jauh tu? Siapa ada maksud dengan jual tadi? Dengan jual tadi. Dan itulah mengikut ulamanya, pensyarah-pensyarah hadis ni, dia kata Imam Bukhari buat tajuk ni wala tulfa, tidak dibuat negeri hamba. Padahal dalam hadis ni tak ada sebut. Dia buat kesimpulan sendiri. Kalau orang merdeka, Nabi SAW suruh buat negeri setahun, taghribu am, buat negeri setahun. Hamba ni tak ada dalam hadis ni. Yang ada je suruh jual saja. Macam daripada mana Imam Bukhari ambil tu la tunfa tu? Setengah ulama dia kata dia faham daripada jual tu. Bila jual, orang akan bawa pergi lain. Orang akan bawa pergi lain bila jual. Dia faham situ lah dia ambil la tunfa tu. Siapa dah maksud? Hakikatnya Nabi SAW nak suruh halal juga, pergi buai juga negeri tu, pergi jauh juga daripada tempat tu, hakikatnya. Tetapi oleh kerana ada cara lain, iaitu dengan cara jual ni, siapa maksud yang sama, padan lah tu. Tak payah suruh pergi ke lain lah. Moga hamba boleh dijual, dan dia suruh jual. Siapa ada maksud? Dapat apa yang Islam ni suruh buai tu? Suruh buat. Kalau buat negeri, kalau orang merdeka. Kalau hamba suruh jual, buat apa? Dari segi salah satu hikmahnya, iaitu boleh jadi kalau dia duduk situ lagi, satunya semalam kita sebut tu, iaitu orang duduk, walaupun kita kata Islam larang kecek ni, alif belakang ni, tapi orang ni payah nak sekat. Depan dia tak kecek, dia kecek alif belakang. Bobel alif belakang. Itu satu perkara. Yang kedua, boleh jadi berlaku pula. Sebab apa? Yang berlaku tu biasanya situ lah. Orang tahu dah tempat dia. Boleh jadi berlaku pula. Untuk mengelak daripada hak tu, buat pergi ke lain. Itu salah satu hikmatnya. Adapun hamba pun begitu juga, pergi ke lain. Tetapi setengah ulama mengatakan tidak. La tunfa ini tidak boleh dibuat negeri hamba. Sebab hukum dia, Imam Bukhari nak ceritanya, hukum dia tidak serupa dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka kita terima hadis hak semalam, iaitu buat negeri setahun, mengikut setengah-setengah ulamanya, dia kata buat negeri setahun. Hamba ni tidak lagu tu, tidak dibuat negeri. Imam Bukhari tahu mana tidak buat negeri? Tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Sebab tu dia kata la tunfa. Ada pun orang merdeka ada. Lepas tu golongan ulama ni hak kata memang tak boleh. Imam Bukhari faham tak boleh buat negeri hamba. Hak jual tu, dia kata jual tak, tidak semesti jual tu orang tu buat pergi ke lain. Boleh jadi jiran dia beli, tak ada ke lain juga. Jadi kita tak boleh faham Imam Bukhari kata la tunfa ni dia ambil daripada Nabi SAW suruh jual. Tak boleh faham lagu tu. Sebab tidak semesti jual dia pergi jauh. Jadi terbuai daripada negeri itu tak mesti. Kalau kata dekat kau jauh kau lah ke mana-mana pun tak boleh nak buat negeri lah hamba ni ke mana-mana. Yang bolehnya jual, gitu saja. Bahkan Nabi SAW suruh jual, gitu. Apabila jual, boleh jadi apa hikmahnya selain daripada hak tadi? Hak ni masalah hikmah jual ni pula. Boleh jadi hamba tadi, sebab hamba ni kan kalau dari segi hukum Islamnya,
Kalau hamba perempuan ni dia sudah ada dengan tuan dia boleh menggauli dia, yang dia boleh bersetubuh dengan dia tanpa menikah, tanpa gapo. Dia duduk dengan tuan dia, duduk dengan gapo, macam mana boleh berzina juga? Kita timbul kemuskilan. Macam mana boleh zina tu? Boleh jadi hamba tadi tak puas hati dengan tuan dia. Ini masalah dalaman, masalah sulit. Boleh jadi dia tak puas hati dengan perintah Nabi SAW suruh jual ni. Boleh jadi boleh kau tuan lain, boleh jadi dia akan berubah sikap. Tuan tu backing kau sikit, ataupun tuan tu dapat memuaskan dia, boleh jadi tak berlaku dah. Jadi berubah dah keadaan perempuan tadi. Siapalah maksud tu? Maksudnya nak suruh berhenti daripada perbuatan jahat tadi. Itu boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku. Tidak kata kena buang negeri. Dan tak buang negeri pun tak apa, sebab hamba ni memang kedudukan dia rendah dalam masyarakat, memang dipandang hina dah. Tidak kata jadi kurang rega. Memang kurang rega tu kuranglah dari segi rega dia tu, tapi dari segi maruah tak ada belah mana. Kedudukan hamba berbeza dengan orang merdeka. Sebab itu Nabi SAW suruh buang negeri. Babu ahkami ahli zimmah wa ihsanihim. Ini bab hukum ahli zimmah dan hukum ihsan mereka. Yani muhsan mereka itu dikira bagaimana kalau mereka berzina dan diangkat kes mereka kepada imam. Macam mana nak buat? Imam Bukhari buat tajuk ni, dia tahu dah lah ada khilaf dah situ. Dah hadis ni sudah banyak kali dah kita jumpanya. Banyak khilaf lah ke mana, iaitu tentang muhsan ni. Sepakat atas ni lah. Imam Abu Hanifah kata ahli zimmah maknanya dia tidak Islam. Dia tidak Islam, dia duduk dalam negara Islam dan menyatakan taat setianya kepada pemerintah Islam. Tetapi dia tu tidak Islam. Tidak Islam ni walaupun dia sudah kahwin dah, ada anak bini dah, dia tidak muhsan lagi, kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain, Imam Ahmad ke apa semua, dia kata ihsan dia ni serupa dengan orang Islam lah juga, iaitu apabila menikah secara yang sah, cara dia lah. Kalau orang Islam cara dia, cara kita lah Islam. Hak menikah sah lagu mana? Orang kafir bila dia menikah cara sah, itu bermakna dia sudah muhsan. Dia sudah muhsan. Kira-kiranya di sini Imam Bukhari macam nak kata dari segi zahir, dari satu segi lah dulu, dari satu segi kita nak tengok ni sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan orang yang sependapat dengannya, iaitu ahli zimmah ni dia muhsan dianya bukan dengan sebab Islam. Islam tu tak ada. Kalau Islam ada, ahli zimmah apa? Muhsan dia tu yang dikatakan muhsan itu apabila dia sudah menikah. Sebab itu Nabi SAW rejam ni hak Yahudi yang berzina dua orang, sebab kedua-duanya adalah muhsan, sudah menikah. Dia Islam kah? Dia tidak Islam. Kalau kita kata syarat muhsan itu Islam, macam mana Nabi SAW rejam Yahudi itu? Seolah-olahnya sekali kita tengok nampak Imam Bukhari ni sependapat, serupa pendapat dia dengan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan orang yang sependapat dengannya. Gitulah. Tapi kalau kita tengok dari sudut lain pula, tak mesti. Apabila Imam Bukhari kata wa ihsanihim, lepas tu dia mari hadis orang Yahudi yang direjam tadi, direjam itu kerana muhsan dia. Tak mesti gitu. Tak mesti gitu. Sebab apa? Mereka itu jawab, puak Imam Abu Hanifah apa dia jawab, rejam ni dengan sebab dalam kitab dia, dalam kepercayaan dia pun kena rejam. Kena rejam. Sebab itu Nabi SAW rejam. Tak nyabik dengan dia Islam ke ataupun dia muhsan ke, tak. Bahkan dalam ajaran dia nya, muhsan ke tidak muhsan, kalau berzina kena rejam berlaku. Kena rejam berlaku. Itu sebab dia rejam. Bukan kerana
dia tu menikah dah atau tidak menikah, tak ada perincian lagu tu. Perincian lagu tu tak ada. Pada kita saja ada perincian tu, pada mereka tak ada. Kita tak boleh nak jadikan hak ini sebagai dalil bahawa muhsan bagi mereka iaitu menikah seperti mana orang Islam. Tak boleh nak buat dalil juga kata puak-puak ni Imam Abu Hanifah. Sebab sini hukum rejam ni bukan dengan sebab muhsan tu, tapi dengan sebab hukum dalam agama dia tu lagu tu. Gitu. Dengan sebab hukum dalam agama dia tu lagu tu. Sebab tu Nabi SAW laksanakan hukum. Itu. Lepas tu dari segi hak khilaf seterusnya, ahli zimmah ni, orang kafir ni, kalau dalam kes-kes jenayah, kes gitu gini ni, adakah dia terikat dengan hukum Islam atau terikat dengan hukum agama dia? Dan bagaimana kalau hak tak ada agama? Adakah ahli zimmah juga? Ke ahli zimmah daripada situ pula pecah pula masalah yang lain pula. Ahli zimmah ni siapa dia? Yang dimaksudkan dengan ahli zimmah, adakah ahli kitab saja ataupun setiap kafir yang bersedia bayar jizyah dan taat, memberi taat setia kepada kerajaan Islam? Hak tu kalau ke mana? Ahli kitab. Kalau ahli kitab tak apalah kitab dia. Dan kitab dia tu sekurang-kurangnya agama kita iktiraf juga. Beza daripada hak lain. Beza daripada hak lain. Daripada kafir-kafir yang lain. Sehingga boleh menikah, boleh makan sembelihan dia, walaupun di situ banyak lagi khilaf, tak apalah. Tapi ahli kitab ni, Yahudi dan Nasrani, dia beza daripada hak lain. Dan dia ada kitab dia, boleh rujuk kepada kitab dia. Bagaimana dengan kalau kafir lain? Situ ada khilaf pula. Nabi SAW sini rejam ni berdasarkan kitab dia ke berdasarkan hukum Islam? Sebab dia tidak ayat sini dengan jelas. Cuma dia suruh buka kitab. Tengok dalam kitab kamu pun lagu tu juga serupa dengan hak kami. Kalau kami melaksanakan hukuman rejam ni tidak pelik. Sebab apa? Kamu pun lagu tu juga. Tapi tidak jelas. Nabi SAW tidak ayat dia melaksanakan hukuman rejam ke atas orang Yahudi tu hukuman Islam kok hukuman berdasarkan kitab dia. Tak ayat, tak jelas situ. Daripada situlah yang jadi khilaf tu. Setengah ulama kata memang berdasarkan kitab dia. Kalau kitab dia kata lagu tu. Kalau kitab dia kata tidak kena rejam, tidak apa dak. Seperti mana hak lain-lain. Seperti mana kalau dia minum arak, kita tidak sebab dia dan dia buat benda lain, tak ada. Gitu. Tetapi setengah ulama kata tidak. Tidak. Bahkan hak suruh rujuk kepada kitab dia, hak tu hak dulu. Hak kemudiannya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ma anzalallah yang dimaksudkan di situ Quran inilah. Ma anzalallah lagu mana? Seperti mana hukuman-hukuman lain hak yang berkait dengan masyarakat ni, kata dia, hak tidak berkait dengan individu, tidak berkait dengan yang kita panggil ahwal syakhsiyah, tetapi berkait dengan umum. Hak tu kena serupa dengan orang Islam. Seperti mana mereka dalam negara Islam tak boleh makan riba, begitu juga kalau dia curi, orang Islam kena kerat tangan, dia pun kena kerat tangan juga. Tak kira lah dalam hukum agama dia lagu mana, tak kira. Sekarang ni kena pakai hak kita. Hak ni dia kata Nabi SAW suruh buka kitab tu, nak ayatnya kamu tak boleh lari dan tak boleh anggap pelik, tak boleh anggap kejam kau lagu mana kau hukuman Islam ni. Sebab dalam kitab kamu pun lagu tu. Sepatutnya kamu lebih lagi lah, lebih lagi daripada orang lain boleh terima hukuman Islam. Kalau orang lain nak sabarlah, hak tak ada kitab suci dan hak tak tahu hukum tu, nak sabarlah kalau dia nak cari hukum lain. Kamu ni kalau nak taksir hukum Islam, nak kata tak molek, tak pernah sabar. Sekadar itu saja. Bukan nak ayat kata Nabi SAW nak pakai kitab Taurat tu, sedangkan dia sendiri marah. Sahabat-sahabat dia nak rujuk kepada kitab Taurat, dia marah. Apa dia sendiri pula nak pakai? Kecuali kalau kita kata betul lah, secara betul lah hukum hak rejam, hak dalam kitab dulu tu tidak dimasukkan dalam syariat kita, terus berterusan hukum itu, tak apa. Kalau kita kata gitu pun mengikut hukum kita juga,
Kalau kita tengok nombor 9, wa fi bayani ihsanihim halil Islam fihi syart am la, kena syarat Islam kau tidak? Khilaf ulama tentang ihsan ahli zimmah. Satu golongan mengatakan kalau dua orang suami isteri kitabiyain, ahli kitab lah, berzina, dan kes dia tu diangkat kepada kita, dibawa kepada mahkamah kita, alaihima ar-rajm wa huma muhsanan, mereka kena rejam dalam keadaan dia muhsan. Muhsan dengan arti dia menikah. Dia menikah. Menikah dah. Ini pendapat Zuhri dan Syafi'i. Tahawi berkata, waruya an Abi Yusuf, Abu Yusuf kata, ahli kitab ni sesama dia tu memuhsankan satu sama lain. Mana kalau dia nikah menyebabkan hak lain itu jadi muhsan juga, dia sendiri pun jadi muhsan. Kalau hak lelaki itu Yahudi, katakanlah dia nikah dengan Kristian, hak lelaki itu pun jadi muhsan, isteri dia yang Kristian itu pun jadi muhsan, katakanlah. Gitu. Orang Islam memuhsankan Nasraniyah. Kalau orang Islam nikah dengan ahli kitab Nasraniyah, Kristian, hak Islam saat ni, suami yang Islam ni memuhsankan isteri dia yang Nasraniyah tadi, memuhsankan, jadi muhsan juga. Tetapi ini pendapat Abu Yusuf lah. Tetapi isteri dia yang Nasraniyah tadi tidak memuhsankan dia, tidak memuhsankan dia. Ini khilaf. Maknanya seorang Islam yang menikah dengan ahli kitab Nasraniyah, bini dia tu jadi muhsan dengan sebab menikah dengan dia, tapi dia jadi muhsan tak? Seperti mana tidak muhsan juga kalau dia ada hamba orang Islam, tidak jadi muhsan lagi. Sebab muhsan ni menikah dengan cara yang sah, itu makna muhsan. Hak ni makna tidak sempurna lah perkahwinan dia tu kira-kira. Sebab itu tidak muhsan. Nakhai pula kata la yakunani muhsanain, tak jadi muhsan kafir ni, sehingga mereka berjima selepas Islam. Ini pendapat Malik dan Kufiyin. Mereka mengatakan Islam itu adalah syarat ihsan. Islam adalah syarat ihsan. Tak apalah. Al-Fatwa lain-lain ni kita sudah jumpa dah lah. Babun idza rama imra'atahu au imra'ata ghairihi bizina 'inda al-hakim. Ini bab kalau seseorang itu menuduh istrinya atau isteri orang lain berzina di hadapan hakim dan orang ramai, adakah hakim perlu menghantarkan orang untuk bertanya dia tentang tuduhan yang dilemparkan, yang bertanya perempuan tadi, yang dituduh tadi, tanya dia, adakah perlu? Jawabnya perlu. Sebab apa? Hadis hak baru ni lah, hak semalam, hadis hak semalam, iaitu kita sudah baca dah ni cerita Asif ni, kes Asif ni, yang ni kes pekerja ni orang gaji kepada suami perempuan yang dia berzina dengannya tu. Kes ni Nabi SAW suruh pergi tanya bila ayah kepada Asif ni, buruh saat ni, pekerja saat ni, royak gini cerita, Nabi SAW pun suruh Unais pergi tanya perempuan, suruh pergi tanya. Tidak kata buat keputusan selalu, tidak, pergi tanya dulu, soal selidik dulu. Dan kalau dia menafikan kalau isteri saat ni, tuan Asif saat ni, tuan buruh saat ni tu menafikan, jadi kan ia suruh pergi tanya sana, kena sebablah dia, ayah buruh saat ni. Sebab apa? Dia telah menuduh orang berzina. Apabila tuduh orang berzina, kena hukum qadhaf.
Masuk dalam hukum qadhaf 80 sebatan. Kena 80 sebatan. Tak boleh main-main. Sebab dia tidak kemukakan saksi sini. Dia tidak kemukakan saksi. Semata-mata dengar hak anak dia royak ke, atau boleh jadi dia tanya anak dia lagu mana sebenarnya. Anak dia royak gini-gini. Sekadar tu, tak ada saksi, tak ada bukti. Kalau tak ada bukti, kalau perempuan itu tidak mengaku, kenalah dia. Itu tujuan pergi tanya. Ataupun pergi tanya tu dengan maksud nak tanya sungguh kau berzina ke, ataupun anggap zina saja, sebenarnya tidak termasuk dalam takrif zina lagi. Tanya tu selidik lah, soal selidik. Begitulah. Kalau dia menuduh isteri dia, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kalau tuduh orang, kalau tuduh bini tak boleh, tak boleh. Kalau nak kata apa bini ni bolehlah, adalah dengan cara berli'an. Ini khusus dengan bini saja. Dengan cara berli'an baru boleh. Kalau tidak, tuduh juga. Orang panggil tuduh juga bini. Tak boleh. Mudah-mudah. Mudah-mudah nak tuduh orang tak boleh. Termasuk dalam hukuman qadhaf. Orang panggil qadhif lah dia tu. Orang yang menuduh orang berzina, orang panggil qadhif. Baru terlepas dia daripada qadhif apabila dia sanggup berli'an. Seperti mana yang tersebut dalam Quran itu. Berli'an itu lagu mana cara. Boleh. Lepas pada berli'an tu putuslah dia dengan isteri dia. Tak boleh baik, kelip baik sampai bila-bila dah. Tak boleh kelip baik sampai bila-bila. Itu hukumannya. Kalau dengan isteri dia, kalau dengan orang lain tak boleh berli'an, tak ada hukum li'an. Hukum li'an tu khusus suami isteri saja. Orang lain tak boleh. Orang lain kena mari saksi. Kalau tak ada saksi 4 orang jelas menyaksikan perzinaan orang yang berzina tu, kenalah, kena. Kalau ada 4 orang dah pun tak serupa, hak ni rakyat lagu, hak ni rakyat lagu, kena juga. Kena juga. Soal lepas kena 80 sebatan. Fajliduhum 80 jaldatan. Kena 80. Dalam Quran sendiri pun sebut. Ini semua nak jagalah, nak jaga kehormatan ataupun maruah manusia tu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi ceritanya orang ni dia mengaku. Dia mengaku. Bila mengaku kena rejam. Rejam mati. Anak dia ni anak orang ni, hak kata Asif tadi, bodoh tadi, dia kena sebab 100 sebatan dan dibuang negeri. Dibuang negeri selama setahun anak dia. Setahun. Daripada sini juga, kalau seseorang tu mengaku, ulama buat keluar hukumlah berdasarkan hadis ni. Dia kata kalau seorang itu mengaku, lelaki ke atau perempuan ke mengaku bahawa dia berzina dengan si fulan, si anu, lepas tu perempuan tu tak mengaku, lagu mana? Lagu mana? Hak mengaku sani kalau dia tu tak menikah lagi, secara solat yang ni tidak muhsan lagi. Dia kata dia berzina dengan perempuan tu. Bila pergi selidik, perempuan tu tanya ni, dia tak mengaku. Lagu mana hukum? Adakah lelaki ni kena hukum hak zina ataupun hak qazaf, ataupun hak qazaf saja, ataupun kena hak zina saja? Lagu mana? Dua tiga masalah. Kalau Imam Malik dia kata orang lagu sana dia kena hak zina, dia sendiri kena hak zina. Maknanya kalau dia tidak muhsan 100 atas kena ni. Sebab apa hak Cina tak ngaku? Tak ada saksi. Tak ada saksi. Tak ada bukti. Dalam Islam tak kira. Yang penting saksi. Kalau pergi periksa hospital, dia kata memang ni lagu ni setubuh. Setubuh. Ambil air mani dia. Katakanlah ada air mani dia, cek memang orang ni setubuh dengan dia. Tak kira tu.
Tak jadi. Hak tina tu tak ngaku dak. Lepas dia. Hak lelaki dia ngaku je kena. Begitu juga sebaliknya kalau perempuan. Dia mengaku dia berzina dengan lelaki itu. Lelaki itu tak mengaku. Serupa juga. Tetapi kalau lelaki itu muhsan ataupun perempuan itu muhsanah, sudah nikah. Sebaliknya lawan dia tu, hak dia tuduh tu, hak tu tak mengaku, dia kena ke dia? Kena rejam. Rejam. Bukan sebab, kena rejam. Ini mengikut Malik. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah dak. Dalam kes ni dia kena hukuman qazaf 80 sebab tak. Gitu. Sebab apa? Pengakuan ini hanya dari satu pihak dan dia tuduh orang itu. Boleh jadi tidak. Boleh jadi tidak. Dia ambil hak lebih ringan, dia ambil hak lebih ringan. Hak lebih ringan jadi antara dua hukum tadi ke dia. Kalau hak zina sebab, kalau hak tidak muhsan sebab 100. Kalau hak qazaf ni orang muhsan ke tidak muhsan ke, hak jum menuduh tadi tu. Tak cara 80 sebab tak. Dia ambil hak kurang. Sebab di sini ada syubhat ni. Ada syubhat. Hak lelaki saja mengaku, hak perempuan tidak mengaku. Lagu mana? Ada syubhat. Tetapi Imam Syafi'i pula dan orang sependapat dengan dia. Dia kata dia kena had zina saja. Had zina saja. Hak sani. Imam Malik kata, tak dia. Tukar Imam Malik kata kena kedua-dua. Beratlah maknanya. Kena kedua-dua. Kena kedua-dua lah ke mana? Kalau kita rejam dulu, mati je dulu. Nak laksanakan hukuman qazaf lah ke mana? Laksanakan hukuman qazaf dululah. 80 sebab dulu. Lepas tu baru kalau dia tu muhsan, rejam. Kalau dia tu tidak muhsan, sebab. Nak sebab. Kalau sebab tadi dia tidak mati kan? Dia tidak mati, dia bukan nak suruh mati. Ambil hak zina dulu ke, ataupun hak qazaf dulu, tak jadi masalah lah. Boleh kedua. Tapi kalau dalam kes dia ni muhsan, kena had qazaf tu dulu. Imam Syafi'i dia ambil hak lebih berat. Hak lebih berat mana? Hak zina. Hak tu sah, tidak kata jadi dua, tak. Hak selagi tu masuk dalam tudah, dia kira. Hak selagi tu masuk dalam tudah. Dia kira termasuk ini dalam hukum tadakhul. Hukum tadakhul. Hak kecil masuk dalam hak besar. Hak kecil masuk dalam hak besar. Serupa dengan orang perempuan tinggal puasa lah. Bulan Ramadan tu. Bila bulan Syawal tu dia qada tu, dia puasa sunat. Masuk. Sebab atas dia tu dia tanggung hak besar. Hak besar tu jadi dulu. Setengah kata kena niat. Kalau niat qada, masuk dengan sendirinya hak sunat tu. Setengah kata tidak lagu tu pun jadi hak utamanya hak besar tu dulu, kena selesai tu dulu. Gitu. Begitu juga kalau orang tu berhadas kecil dan berhadas besar. Lepas tu dia mengangkat hadas besar. Yang ni mandi junub. Tak payah ambil air semaya dah. Pasal apa? Hak kecil tu masuk dalam hak besar. Ini dia panggil hukum tadakhul. Supaya juga ni. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Qazaf. Hak qazaf saja kena. Dia ambil hak paling ringan. Hak paling ringan. Gitu dari segi hak saat ni. Dari segi orang yang mengaku. Lepas tu orang yang hak sebelah lagi tu tak mengaku. Lagu itulah mengikut perbezaan mazhabnya. Kemudian bab man addaba ahlahu aw ghairahu duna sultan. Ini bab orang yang mendisiplinkan ahlinya, isterinya ataupun ahli keluarganya, anak pinaknya ataupun orang lain duna sultan, tidak sultan. Ataupun satu maknanya tidak sultan, satu lagi maknanya tanpa izin sultan. Lagu mana? Boleh ke tidak lagu tu?
Lepas tu Imam Bukhari buat mari dalam terjematul bab itu asar Abu Sa'id. Abu Sa'id buat lagu mana? Abu Sa'id buat lagu mana? Kalau orang lalu depan litah depan dia semayang, dia akan tolak orang tu. Kalau orang tu mari juga dia tolak kau derah lagi gocoh tak apa. Itu makna falyuqatilhu. Abu Sa'id ada buat lagu tu. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari dua hadis. Kedua-duanya adalah hadis Aisyah. Berkenaan dengan sahabat-sahabat berhenti di satu tempat yang tak ada air untuk nak cari kalung Aisyah yang hilang. Nak cari kalung dia yang hilang. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar marah. Sayyidina Abu Bakar pun cocok pinggan dia. Cocok pinggan dia. Lepas tu dia tepuklah kuat ni dengan tapak. Kuatlah dia tepuk sini di bahu ni. Anak dia. Siapa dia? Aisyah. Sebab apa? Dengan sebab dia ni habis jadi orang bersusah. Tapi hikmat Allah SWT nya dalam keadaan susah-susah tu turun ayat tayamum. Ayat tayamum ni tu. Tu cerita. Kalau kita perhati di sini Imam Bukhari buat tajuk ni takdib. Hak duduk cerita ni cara ke dia ni cara ke had ke cara ke takdib. Cara ke had ke cara ke takdib. Itu cara dia main tu halus cara Imam Bukhari. Orang lain duduk bahas gini. Bolehkah mana seseorang itu dia mentakdibkan dengan arti melaksanakan hukuman had sini, bukan sini duduk cara ke had ni di sini ni. Duduk cara ke hukuman zina ke apa ni. Bolehkah? Lepas tu sebelum pada ni cara ke hamba. Bolehkah? Setengah ulama mengatakan boleh seseorang tu kalau hamba dia berzina ataupun buat apa-apa kesalahan, minum arak ke apa, dia boleh hukum sendiri. Tak payah merujuk kepada pihak kerajaan. Setengah ulama pula kata tak boleh. Ke mana-mana pun kena pergi angkat kepada pihak kerajaan. Angkat kepada pihak kerajaan. Tak boleh kita nak bertindak sendiri. Bagi orang yang mengatakan Imam Bukhari buat apa dia buat mari cerita ni, dia nak kata ahli keluarga ataupun orang di bawah jagaan seseorang tu, kalau dia nak laksanakan hukuman lah ke atas ahli keluarga dia ataupun orang bawah dia, bolehkah tanpa izin sultan? Setengah-setengah orang dia faham oleh kerana Imam Bukhari buat mari dalam bab ni, dia kata boleh. Sedangkan tak betul faham tu tak betul. Imam Bukhari kata sini, dia tidak kata bolehkah seseorang itu melaksanakan hukuman had ke atas ahli keluarga dia ataupun orang lain tanpa izin sultan, tanpa kebenaran sultan. Dia tidak kata lagu tu. Dia kata bolehkah seseorang mentakdibkan anak pinak dia ataupun orang lain tanpa izin sultan, bolehkah dia? Lepas tu dia mari hadis Aisyah. Hadis Aisyah ni, Aisyah tu hak ju hukum saat ni, hak ju hukum dalam hadis ni sama dia. Abu Bakar tu jadi gana ayah dia. Ini Aisyah telah melakukan kesalahan apa? Zina ke? Tidak berzina, tetapi dia telah melakukan satu kesalahan lah bagi Sayyidina Abu Bakar. Ia menyebabkan jadi dia buat sesuatu, bertindak sesuatu. Kena tanya Nabi dulu ke? Sayyidina Abu Bakar tanya dulu ke? Tak. Padahal dia sudah jadi bini orang. Imam Bukhari nak cerita kalau dalam bab takdib ni dia rendah lagi, bukan dalam bab had. Kalau dalam bab had tak boleh, kena dengan izin sultan, walaupun orang bawah dia tak boleh kalau kes had. Tetapi kalau kes ni kes adab saja, untuk mendisiplinkan anak pinak dia ataupun orang lain, anak murid dia, orang lain tu anak murid dia ke misal, anak murid dia, anak buah dia, anak koli dia, boleh. Tak payah minta izin sultan dulu.
nak hukum ganda-ganda tu. Tapi hukum tu adakah sampai ke peringkat dera? Lain, tidak sampai peringkat tu. Sebab dia ada kaedah pula akan datang ni, kam at-ta'zir wal adab. Berapa banyak nak ta'zir dan nak disiplin tu berapa banyak? Setara mana boleh? Dia ada buat bab suku pula. Tak boleh sewena-wena juga, tetapi pada dasarnya boleh. Nak mengajar adab anak hak sudah jadi bini orang dah, lebih-lebih lagi anak yang tidak di bawah orang lain, masih di bawah jagaan dia, lebih-lebih lagi boleh. Ataupun anak murid dia, ataupun siapa-siapa lah di bawah kawalan dia boleh bertindak lagu tu. Tak payah tanya pemerintah dulu. Maka nak tiba sikit tu pun kena tanya dulu. Lagu tu susah lah. Ni Imam Bukhari buat ni, tajuk dia tu pun adabah, mengajar adab dengan maksud nak mendisiplinkan ahli keluarga dia, orang lain pun boleh tanpa izin sultan. Dia berbeza dengan hukuman had. Tapi kalau had tak boleh. Kalau had tak boleh. Nah, kalau had tak boleh. Ada khilafnya tentang hamba lah, hamba. Setengah ulama kata boleh, macam Imam Syafi'i, Imam Malik kata boleh. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Hamba pun tak boleh. Kalau hukuman had, dia berzina nak laksanakan sendiri, tak boleh. Orang yang kata boleh tu tadilah. Dan Nabi SAW kata kamu sebab dia. Kamu tu siapa? Kamu tu tuan. Dia kata gitu dia ambil. Tak boleh. Serupa dengan ayat tu lah. Imam Abu Hanifah kata fajliduhum thamanina jaldah. Apa ni? Apa hak salah gitu? Az-zani tu az-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Fajlidu tu suruh siapa? Suruh semua orang ikutlah, siapa-siapa. Setiap awak baca Quran. Tak. Ada kalau situ tidak berkait dengan pihak kerajaan juga, hak ni pula betul juga walaupun dia kata suruh. Walaupun dia suruh, tak boleh kita sewena-wena. Sebab hukuman had ni berat, masalah berat. Itu kata Imam Abu Hanifah. Dan orang yang berdalil dengan hak ni, Imam Syafi'i pun kata boleh juga tanpa izin sultan. Maksudnya hamba dia tak ada kena mengena. Sini cerita lain, sini cerita lain, bukan bab had ini. Imam Bukhari nak cerita ni bab ta'dib ni. Kalau hukuman had, kalau boleh pun hamba dia ini bukan ahlahu, boleh ke? Tak boleh juga. Ahlahu tu mesti hamba ke? Tak. Isteri dia boleh jadi orang merdeka, boleh ke? Dia kalau kita nak pakai sini dengan makna had, tak boleh. Ataupun ghairahu, orang lain hak tidak hamba, boleh ke? Dia nak melaksanakan had, tak boleh. Tak kena sama sekali kalau kita nak buat kesimpulan daripada tajuk Imam Bukhari buat ni, bahawa Imam Bukhari mengatakan boleh seseorang itu melaksanakan had ke atas orang lain tanpa sultan, tak boleh. Dia mesti kena dengan kebenaran sultan. Kalau sultan benar, tak apa, boleh. Kalau tidak, tak boleh. Adapun di sini Imam Bukhari buat mari hadis itu pun tak ada kena mengena dengan had, tak ada kena mengena dengan had. Yang adanya ta'dib sahaja. Yang adanya ta'dib sahaja. Dan kalau kita perhati di sini, sebelum pada ni pun sebut dah, hak cerita kaluh hilang ni, hak ni lah hak sebenar. Hak ni, hak turun ayat tayamum. Adapun hak cerita hadithul ifk tu, tidak. Hadis itu syadz walaupun ada dalam Bukhari. Sebab apa? Bercanggah banyak dengan hak lain, bercanggah banyak dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan hak ni tak ada pun cerita, tinggal berapa kali benar jatuh, berapa kali. Kalau lah berkali-kali mesti ada sebut dalam riwayat tu. Mula jatuh dah sekali, kada kali yang kedua kau pula ada sebut dalam riwayat ni kau atau riwayat tu kau. Hak mana hak kemudian? Kalau hak tu kemudian, mesti perawi, mana-mana perawi ada sebut kali yang kedua pula jatuh, tak ada sebut. Kalau hak ni yang kedua tak ada sebut juga sini. Dan kita sudah bincang dah tu, pada ketika bincang hadithul if dulu sudah bincang dah. Hak tepatnya, hak betulnya dalam Bukhari ni juga hak ni, hak munasabahnya sekali, tidak banyak kali lagu tu.
Dan tak ada siapa-siapa tinggal. Hak ni hak nasabah. Dah hilang, pakai carilah. Pakai cari. Tidak kata hilang, pergi cari seorang sendiri, senyap-senyap. Patut lain pergi gitu. Tak ada lagu tu. Hak tu dia bercanggah dengan hak ni. Ataupun kalau dulu kita sudah ada, kalau kita kata beberapa peristiwa, apa ya acak kali sangat ni, setiap kali nak pergi jalan pinjam dengan orang pula, kalau tu bukan hak sendiri. Apa cerita ni? Nak pergi tu nak pergi tempat perang, bukan nak pergi tempat bawah. Dulu kita sudah bicara. Bab man ra'a ma'a imra'atihi rajulan faqatalahu. Ini bab seseorang yang tengok bersama isteri dia tu ada orang lain, lalu dia membunuhnya. Lagu mana cerita? Hak ni kita tak baca lagi. Baca dah. Baca belakang dah. Lagu mana ceritanya? Tengok saja. Bersama isteri dia ada orang lain, tengok saja. Boleh bunuh dah? Tak boleh. Kalau tengok bini dia duduk dekat dengan orang lain, boleh bunuh dah? Tak boleh. Tidak menghalalkan lagi darah seseorang tu. Yang menghalalkan darah seseorang ni maknanya matilah. Kita buat dia tu mati apabila dia berzina. Salah satunya lah, selain daripada hak lain-lain. Bila dia berzina, dan berzina pasti pula dia tu muhsan. Kalau tidak muhsan, walaupun kena had pun tidak halal darah. Tidak halal darah. Halal darah di sini maksudnya matilah, mati. Tak boleh siapa mati kita buat dia, tak boleh. Bunuh, tak boleh. Ni lagu mana? Kau maksud dia melihat bersama isteri dia tu orang lain dalam keadaan berzina. Itu kemungkinan yang kedua. Kalau dalam keadaan berzina, faqatalahu, dia membunuhnya. Nya tu hak lelaki tu. Hak lelaki tu dia pasti dah kau muhsan ke tidak. Kalau tidak muhsan, tak boleh nak bunuh. Tidak halal lagi darah dia, kita tak boleh bunuh dia. Kalau muhsan, boleh. Boleh tu boleh lagu mana? Hukuman had dia kena pihak kerajaan, pihak pemerintah melaksanakannya, bukan sendiri. Lagu mana kalau seseorang tu buat sendiri? Adakah dia kena hukum balas? Kisos? Ya, kena kisos. Mati juga dia. Tu ceritanya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tengok. Kalau berzina sekalipun, tak boleh. Nak bunuh sendiri tak boleh. Tak boleh. Lepas tu dia tengok berzina, dia nak lagu mana? Saksi tak ada, katakanlah berlian. Itulah hukum yang ada, berlian. Kalau dia nak suruh kena juga beberapa kali lah. Nanti beberapa kali kena cari orang lain, 4 orang sekali dengan dia, 4 orang. Nanti tengok molek, biar betul-betul berlaku, baru boleh. Itu caranya. Atau kedua-duanya mengaku sendiri dan kedua-duanya muhsan. Isteri dia tu memanglah muhsan, kalau seorang lagi tu pun muhsan, mengaku, barulah kena rejam. Kalau tidak, tak boleh. Kalau dia dalam keadaan berzina, nak bunuh tak boleh. Tetapi kalau dia bunuh orang duduk berzina dengan isteri dia, lepas tu ada saksi yang lain, 4 orang, saksi yang lain tengok, dia kena bunuh balik? Tak. Kalau lagu tu tidak. Sebab apa? Ya tak ya apa, orang tu kena mati juga. Kalau dia muhsan lah. Kalau dia muhsan. Kalau dia tidak muhsan, tak boleh, kena bunuh juga. Dia kena bunuh balik. Si suami saat ni kena bunuh balas, kena kisos. Sebab apa? Orang tu kalau kena hukum pun tidak sampai mati, 100 sebatan. Kalau tidak muhsan. Kalau muhsan, si suami saat ni ada bawa saksi beberapa orang, tengok, dia pun pergi bunuh. Dalam keadaan itu lepas, dia tidak kena bunuh balik lah. Tak kena bunuh lah dia. Tapi kalau tanpa saksi dia pergi buat seorang gitu, tak boleh. Mana tahu
takut dia bermusuh dengan orang tu. Dia buat cerita, dia nak perakak orang tu. Kata orang tu berzina dengan isteri dia pergi bunuh. Sebenarnya dia nak bunuh kawan tu. Dia balas dia tak senang hati dia dengan kawan tu. Dia pakak dengan bini dia. Boleh jadi. Dia pun pergi bunuh. Habis cerita. Kalau sekiranya dia tidak kena bunuh balas, boleh jadi orang akan jadikan itu sebagai perangkap untuk membunuh orang. Tak boleh. Dia kena ada bukti, kena ada saksi. Semata-mata nak bunuh gitu tak boleh. Itu hukumnya. Lepas tu dia marilah. Sa'ad bin Ubadah kata, kalau aku tengok seseorang bersama dengan isteriku, tentu aku pukul dia, aku tetak dia dengan pedang aku, dengan tidak bersarung. Ghaira mustahil itu dengan tidak bersarung. Kalau bahaya dengan pedang ada sarung, tidak dengan maksud nak mati. Ini dengan maksud nak mati. Maknanya tetak dengan pedang yang tidak bersarung tu, maknanya kalau mati pun tak apa. Gitu. Rasulullah pun dapat tahu pada tu orang royak. Saat ni ada kata gitu. Rasulullah pun kata, kamu berasa heran kau dengan sifat cemburu yang ada pada saat itu? Mana kalau gitu cemburu benar dia ni, jenis cemburu benar ni. Sampai gitu sekali dia nak bertindak. Aku lebih cemburu lagi daripada dia. Nabi SAW kata, Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Tak pelik kalau saat tu nak bertindak begitu. Jadi setengah ulama kata kalau orang bunuh lagu ni tak apa. Tak apa. Sebab apa Nabi SAW tak kata kerana? Bahkan dia macam puji pula saat itu. Dengan mengatakan dia lebih lagi. Kalau dia boleh jadi lebih lagi, dah lebih cemburu lagi. Kalau saat tu cemburu, setara tu tindakan dia, kira-kiranya Nabi lebih cemburu lagi daripada saat, lebih lagi lah. Macam dia pujilah saat itu tindakan ni. Tak apa. Lagu mana? Daripada sinilah setengah ulama kata tak apa dia bunuh. Tak apa. Tapi setengah ulama mengatakan tak boleh. Sebab apa? Dia faham gini, Allah lebih cemburu. Allah lebih cemburu pun dia buat syarat kan? Walaupun setara cemburu dia tu kita kata, Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Cemburu setara tu dia tak boleh bunuh. Dia nak kepada dia saksi, 4 orang saksi juga, baru boleh. Kalau tidak tak boleh. Cemburu-cemburu pun ada cara dia menunjukkan tak boleh. Allah SWT yang dikatakan paling cemburu lah. Paling cemburu tu pun dia buat kerana terhadap orang berzina. Dia tidak mati orang tu selalu. Tidak. Bahkan dia kata kena hukum bunuh. Kalau nak bunuh, nak apa pun kena ada saksi. Mengikut cara dia, kaedah dia, baru boleh. Hak dia kata saat sana cemburu, kalau dia buat lagu tu tak boleh, kena mengikut hukum biasa. Hukum biasa kalau dia bunuh orang, kena bunuh balik lah dia. Kalau tak ada saksi kan. Nak faham setara dia cemburu, dia boleh buat gitu. Orang lain hak lebih cemburu, boleh buat lebih lagi pada. Tak boleh. Sebab apa? Allah SWT tidak suruh kalau orang berzina ni hukum selalu, tidak. Bahkan dia suruh mari saksi. Dia suruh mari saksi. Kalau tak mari saksi, tak boleh kita nak laksanakan hukuman had itu ke atas dia. Orang lain tak sedut ayat lah cemburu setara mana, tak boleh bertindak lagu tu. Dia memberi makna sebaliknya. Memberi makna sebaliknya. Setara Allah SWT paling cemburu tu, dia tidak ukur lagu tu. Kita tak boleh, lebih-lebih lagi tak boleh. Dia faham gitu. Sini dalam Asyiah kita ni dia kata dia kata yadullu ala annahu hamida dhalika. Tadilah yang kita sebut tadi. Ini hadis ini menunjukkan Nabi SAW puji dia lah. Macam puji dia lah. Puji Sa'ad, sikap dia. Wa ajazahu lahu fima bainahu wa bain Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW macam benarlah kepada dia, serah ke dia lah dengan Allah SWT. Hak selebihnya tu tak apa, dia tak kata gapo.
Jadi dia kata setengah-setengah ashab kita tu berlebih-lebih pula dalam hal ini, sehingga mereka mengatakan kalau seseorang tu mendapati bersama isteri dia ataupun hamba sahaya perempuan dia, ada seseorang lelaki yang nak kucup dia, nak siung dia ataupun nak berzina dengannya, nak saja, boleh bunuh tu. Boleh bunuh dia. Dia pegang dengan zahir hadis ni, hadis Mu'az. Boleh bunuh. Fa in ra'ahu ma'a imra'atihi aw ma'a mahramin lahu. Kalau dia tengok bersama dengan isteri dia ataupun mahram dia lain lah, ada orang lelaki lain dan isteri dia tu maknanya bersama juga, tidak kata macam rogol ke apa, tak, sama-sama juga dengan lelaki itu, dia boleh bunuh orang itu dengan bini dia tu sekali, kedua-dua sekali. Di sini disebut. Wa minhum man mana'a dzalika mutlaqan. Ada di antara ulama yang kata tak boleh, kok mana-mana pun tak boleh, bunuh siapa-siapa pun tak boleh. Seperti kita kata tadilah. Faqala al-Muhallab. Muhallab mengatakan hadis ini menunjukkan wujub qawad fi man qatala rajulan wajada ma'a imra'atihi. Wujub, wajib dihukum balas, hukum bunuh balik orang yang membunuh seseorang yang didapatinya ada bersama isteri dia, dia kena bunuh. Kena bunuh. Sebab apa? Li'anna Allah Ta'ala wa in kana aghyar min ibadihi fa innahu awjaba ash-shuhud fil hudud fala yajuzu li ahadin an yata'adda hudud Allah. Sebab apa? Allah SWT seperti kita kata saat ni lah, dalam hadis ni kita tengok paling cemburu. Setara tu pun dia mewajibkan saksi, kena bagi saksi dalam kes hudud ini. Dia tidak membenarkan kepada orang lain. Jadi orang lain tak harus, orang lain setara mana, tidak lebih daripada dia, setara dia tu pun dia kata kena ada saksi. Begitu. Tak boleh mudah-mudah lah, tak boleh mudah-mudah. Yang paling moleknya di sini, sebab tu anda tengok dalam bab jinayah ni kan banyak, anda lebih banyak setuju dan sokong pendapat Imam Abu Hanifah. Banyak pendapat dia kemah dalam bab jinayah. Dalam bab jinayah memang kemah. Dia kata tak boleh bunuh ke mana-mana. Dia faham lagu mana? Sebab saat ni kita faham perkata saat ni. Bab majaa fit ta'rid. Ini hak tadi kalau dia tuduh isteri dia berzina, dia kata isteri dia berzina dengan orang lain, ataupun dia nampak isteri dia ni gini-gini dengan orang lain, isteri dia ataupun orang lain. Hak tadi ni lagu mana kalau dia ta'rid? Dia tidak kata terang, tapi dalam bahasa kiasan, dia kata, adakah kena hukum qazaf ke atas orang tu? Kalau dia kata misalnya gini, majaa fit ta'rid, jadi bagaimana hukuman ta'rid? Adakah sama dengan hukuman tasrih? Tidak sama. Lepas tu Imam Bukhari bagi hadis Abu Hurairah, ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, bini saya melahirkan anak hitam. Sebab apa? Dia kira bini dia pun putih, lagu mana anak hitam? Dari satu segi, kata-kata yang seumpama ini boleh bermakna, boleh jadi isteri dia ni bersikap curang, melakukan perbuatan sundal. Boleh jadi dia kata maksud gitu, mana anak ni bukan anak dia, semacam dia menafikan anak dia lah. Kalau dia menafikan anak dia, lepas tu perempuan tu bini dia, lagu mana? Anak siapa? Kalau anak orang lain, bermakna dia telah menuduh isteri dia tu berzina lah, dan orang lain berzina. Adakah dia ni kena qazaf, kena hukuman 80 sebatan? Itu persoalan. Nabi SAW pun tanya, kamu ada unta? Ada. Apa warnanya? Merah, kata dia. Tak ada kau kelabu? Hak kelabu tak ada kau? Dia kata ada. Mari mana kelabu? Boleh jadinya tarik dibakar dia, kata dia.
Dia tarik di bakar dia lah. Boleh jadi itu faktor tarikan bakar lah kita kata. Ni pun boleh jadi anakmu ni pun ditarik oleh bakar jugalah, tarikan bakar lah juga. Boleh jadi. Dia jawab gitu. Nabi SAW tak kata molek sikit kacak tu. Tak ada kata lagu tu. Kamu kena 80 sebatan. Kamu tuduh binimu. Dia tak kata begitu. Menunjukkan ta'rid hukumannya lain, berbeza. Sebab tidak jelas. Tak jelas ini. Boleh jadi dia hanya menyatakan pelik saja. Rasa pelik dia. Lagu mana? Dia putih, bini dia putih, anak dia hitam. Boleh jadi gitu. Tidak jelas. Dan hak tidak jelas saat ni kita tak sokong. Tak sokong. Seperti mana Nabi SAW ni, dia tidak korek. Maksud kamu mana saat ni? Maksud kamu binimu buat tak boleh lah, mana? Gitu. Adakah Nabi kata gitu? Tak. Dia pakai maksudnya. Dia hanya buat perbandingan gitu saja. Sebab apa? Boleh jadi orang tu memang dia maksud gitu. Tetapi kalau hak tidak jelas ni, kalau boleh kita tutup. Cuba tutup. Jangan kita korek. Itu cara Nabi SAW. Tak usah korek. Kalau orang tu rakyat ke apa, kita benda hak tak molek lah, benda je ni ke arah berzina ke apa, dalam keadaan hukum Islam telah dikuat-kuasakan. Hukum hudud misalnya katakan dikuat-kuasakan. Orang duduk kacak gitu, kita tak salah ya. Sebab boleh jadi mula-mula dia bayang gitu saja je. Tak usah korek. Sebab kalau korek jadi lagu lain. Tak usah korek. Ikut dia. Pandai-pandai dia. Gitu. Babun kami ta'zir wal adab. Berapa banyak boleh dikenakan dalam mentakzir dan dalam mendisiplinkan orang? Berapa banyak? Sekat tu. Wallahu a'lam.